Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan hari ini benar-benar mengejutkan seluruh Malaysia. Betapa beraninya timbalan Ketua Polis Negara ini dalam menyanggah arus. Ini apabila beliau sendiri mengakui bahawa kita yang tak kuat iman ambil rasuah, tapi salahkan pula puak ataupun kaum lain. Pedas ucapan Ayub Khan. Siapa yang dimaksudkan oleh Ayub Khan ini? Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Medin Piche menyinggung sikap kebanyakan orang hari ini yang mengaitkan amalan rasuah dengan isu kaum. Kata beliau, ada pihak yang apabila didakwa atas perbuatan rasuah, mereka menyalahkan kaum lain. Ada juga pihak-pihak tertentu yang cuba mengaitkan isu rasuah dengan isu perkauman. Mereka bertanya, kenapa tak tangkap pemberi rasuah? Kebanyakan pemberi rasuah ini orang bukan Islam, katanya. Itu pun nak dijadikan isu perkauman. Kalaulah kita orang Islam, kalau kita betul-betul kuat iman, kita takkan ambil rasuah. Tak perlu kita menyalahkan orang lain, katanya dalam satu majlis yang berlangsung hujung Julai lalu. Video itu hanya dimuat naik di semalam di Facebook miliknya. Kata Ayub Khan, zaman ini adalah zaman semua orang perasuah. Beliau mengingatkan tentang istilah fasad kerosakan di mana ungkapan itu paling banyak disebut dalam Al-Quran selepas perkataan solat. Katanya, fasad terbahagi kepada dua kategori, iaitu melibatkan individu yang sedar dia melakukan kerosakan, manakala kategori kedua yang lebih bahaya membabitkan pihak pembuat kerosakan tetapi mendakwa dirinya sedang berbuat kebaikan. Fasad disebut 50 kali dalam Al-Quran. Itu menunjukkan betapa jijiknya rasuah ini. Malangnya, daripada tangkapan yang kita buat, banyak yang ditangkap adalah orang Islam, ujarnya lagi. Ayub Khan berkata, orang Islam tidak perlu menyalahkan orang bukan Islam apabila membincangkan isu gejala rasuah, termasuk dengan mengaitkannya dari sudut pemberi atau penerima. Orang Islam yang terima, kamu orang Islam yang terima, kita yang menerima rasuah, tapi kita nak salahkan orang lain pula, kata beliau lagi. Pada Ogos tahun 2022, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengaitkan orang bukan Islam dan bukan Bumiputra sebagai punca berlakunya amalan rasuah di negara ini. Menurut Abdul Hadi, golongan bukan Islam dan bukan Bumiputra juga merupakan kumpulan yang paling banyak merosakkan politik dan ekonomi negara. Saudara-saudara sekalian, semalam juga timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan mendedahkan bahawa ada sekumpulan orang ini pakat-pakat makan rasuah, kemudian pergi haji. Timbalan Ketua Polis Negara tegur siapa? Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan juga berkata, rasuah kini menjadi musuh nombor satu negara melihat kepada kerosakan akibat perbuatan itu kepada masyarakat dan negara. Menurut ucapan yang dimuat naik di akaun rasmi media sosialnya, Ayub Khan berkata pentingnya untuk semua pihak membenteras rasuah dari peringkat atasan hingga ke bawah. Katanya, amat mendukacitakan apabila orang Melayu Islam sendiri seperti menganggap rasuah sebagai satu budaya. Dalam konteks rasuah ini, kalau kita betul-betul nak benteras, bagi betul-betul ada impak besar, ambil daripada atas, katanya. Kalau yang di atas diambil tindakan, yang di bawah akan takut. Tapi kalau atas dibiarkan, atas yang menggalakkan rasuah, bawah ini akan bermaharajalela, katanya lagi. Amat mendukacitakan, ada dalam kalangan orang-orang Islam anggap rasuah dan macam satu budaya. Mereka anggap tak salah pun rasuah. Semua boleh ambil rasuah, katanya. Inilah salah satu sebab kenapa kita sampai sekarang
masih ada isu rasuah, isu yang besar yang saya boleh kategorikan sebagai musuh nombor satu negara. Ayub Khan berkata, orang yang makan rasuah menganggap apabila mereka pergi menunaikan umrah atau haji, dosa itu telah diampunkan Allah. Namun katanya, dosa terhadap masyarakat adalah yang lebih besar kerana rasuah adalah memakan duit orang lain. Banyak dalam kalangan orang Melayu Islam kita yang masih beranggapan rasuah ini okey. Dia orang anggap rasuah ini ibarat cukup tahun pergi haji habis dosa. Balik haji bersih, seputih kain putih. Setiap bulan dia pergi umrah, tapi tiap tahun dia pergi haji. Tapi duit rasuah. Dengan anggapan dia bahawa tindakan dia makan rasuah tak apa. Nanti pergi haji minta maaf, minta ampun, Allah maafkan. Tidak, kata Ayub Khan. Rasuah ni kita punya dosa dengan masyarakat, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita pasti membuatkan walaun pembangkang moroyan. Itu kata seorang netizen di ruangan komen. Mereka kata, yang kali ini memang akan kena game over terus pembangkang. Akhirnya, apa yang dilaung-laungkan oleh Anwar Ibrahim ditunaikan. Bermula esok, diesel akan 5 sen lebih murah. Betul kan? Akhirnya diesel turun 5 sen. Wow, tahniah. Harga runcit diesel akan diturunkan 5 sen kepada RM3.30 seliter bagi tempoh bermula esok hingga 14 Ogos. Kementerian Keuangan berkata ini sejajar dengan tren penurunan harga bahan api global. Nah, yang ini Anwar Ibrahim dah banyak kali terangkan. Ramai orang yang viralkan semula video laungan Anwar Ibrahim kalau jadi kerajaan besok harga akan turun. Waktu itu harga minyak kita memang rendah. Harga dunia, minyak dunia adalah rendah. Dan banding dengan harga minyak Malaysia pada waktu itu sepatutnya boleh diturunkan lagi. Tetapi tidak diturunkan. Sekarang ini harga minyak global sudah terlalu mahal. Dan negara kita pula mempunyai sistem minyak subsidi sebelum penyesaran subsidi diesel yang sangat-sangat menguntungkan bukan saja rakyat Malaysia yang kaya raya, tetapi juga para penyeludup minyak di luar negara. Akhirnya, dengan pengenalan subsidi diesel bersasar, negara kita kini menikmati penjimatan sehingga ratusan juta ringgit sehari. Itulah sebabnya kita perlu meneruskan penyasaran subsidi diesel bersasar ini. Saudara, dengan pengumuman penurunan harga minyak ini, maka betullah apa yang kata Anwar kata. Kalau tren penurunan harga minyak atau kalau harga minyak global turun, kerajaan janji akan turunkan harga. Hari ini kita sudah dapat apa yang dijanjikan. Bermula esok, harga diesel akan turun 5 sen. Baguslah kan? Jadi sekarang ni, apa pula tuntutan? Nak jadi 50 sen baru gembira. Tak tahulah. Nak kurang pun tak gembira, tak kurang pun tak gembira. Itulah kan. Kementerian Keuangan berkata, ini sejajar dengan tren penurunan harga bahan api global. Walau bagaimanapun, harga RON 97 dan RON 95 masing-masing kekal pada RM3.47 seliter dan RM2.05 seliter. Manakala harga runcit diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Pengumuman ini pastinya mengejutkan seluruh rakan pemerhati politik, juga rakan
penganalisis ekonomi bukan saja di Malaysia dan tetapi juga di dunia. Bagaimana kerajaan sekarang ini boleh turunkan 5 sen harga diesel? Itu semua kerana berkat kerja keras daripada para pemimpin yang ada di Malaysia. Jumpa lagi, tinggalkan komen anda, share video ini. Keputusan Speaker Dewan Rakyat kali ini disambut dengan riang gembira, sorak-sorai daripada rakyat jelata, daripada netizen. Ini apabila diumumkan oleh Speaker Dewan Rakyat, ahli parlimen yang ponteng tegar, tak suka datang berbahas ataupun datang ke mesyuarat di Dewan Parlimen, ahli parlimen ponteng parlimen, selepas ini tak akan dapat allowance. Silap hari bulan boleh hilang kerusi. Wah, ramai netizen yang menyambut keputusan terbaru ini, iaitu allowance ahli parlimen yang ponteng parlimen mungkin akan dipotong dan silap hari bulan boleh pula hilang kerusi. Ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan parlimen selepas ini kemungkinan akan ditarik allowance kehadirannya. Lebih teruk lagi, wakil rakyat berisiko kehilangan kerusi mereka jika tidak hadir bersidang selama 6 bulan tanpa alasan sah. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, peraturan sedemikian akan berjalan sebaik sahaja Akta Perkhidmatan Parlimen PSA dikuatkuasakan. Jelas beliau, tidak semua ahli parlimen boleh menghadiri semua sesi persidangan pada setiap masa, kerana masing-masing mempunyai tugasan rasmi, khususnya ahli kabinet. Namun kehadiran adalah wajib, melainkan ada perkara lain yang tak dapat dielakkan, katanya. Tak apalah, netizen kata, kami pun faham, kami pun tahu, kamu punya kerja, terutamanya ahli kabinet. Mereka kena ikuti mesyuarat di tempat lain, jemputan-jemputan yang lain, dan lebih daripada itu, mereka juga mempunyai kerja yang mereka perlu buat. Terutamanya juga ada juga yang kerana kesihatan. Tapi yang mengecewakan netizen ialah kenapa sampai begitu kerapnya beberapa pemimpin, terutamanya netizen mengaitkan dengan beberapa pemimpin daripada pembangkang yang telah pun dilaporkan kerap tak hadir ke parlimen. Mereka bertanya-tanya, kenapa sampai begitu teruknya kehadiran mereka? Kalau soal kesehatan tak apalah, tapi kadang-kadang bukan juga soal kesehatan. Itu yang betul-betul membuatkan netizen jadi bengang. Kata Speaker Dewan Rakyat lagi, memang tiada lagi ahli parlimen yang kehilangan kerusi atas sebab ini setakat ini. Tapi langkah baharu itu penting untuk memastikan tanggungjawab dalam menghadiri persidangan. Berdasarkan PSA, saya mencadangkan ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan untuk tempoh tertentu akan kehilangan allowance mereka. Apa-apapun, kita tunggu PSA diluluskan kabinet sebelum dibentang pada persidangan parlimen nanti, katanya kepada media. Akta Perkhidmatan Parlimen PSA yang dijangka dibentangkan pada sidang Dewan Rakyat Oktober ini tidak akan mengganti atau memansuhkan Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 Akta 347. Media pada Oktober tahun lalu melaporkan yang di-Pertua Dewan Rakyat sedang melihat dengan serius langkah-langkah perlu yang lebih ketat dilaksanakan, termasuk memotong allowance ahli parlimen jika mereka berterusan tidak hadir ketika sesi sidang parlimen. Johari dilapor mencetuskan idea untuk memotong allowance ahli parlimen yang tidak hadir ke sesi sidang parlimen sebagai satu langkah mencegah ketidakhadiran dalam kalangan mereka. Ia kerana yang di-Pertua Dewan Rakyat tidak mempunyai kuasa mengambil tindakan terhadap ahli parlimen yang tidak hadir selama beberapa hari, walaupun
ahli parlimen dibayar Rm500 sebagai allowance harian. Wow, rupa-rupanya allowance harian dibayar Rp500 sehari kalau ahli parlimen itu hadir. Tapi itulah netizen kata, buat apa dibagi 500 itu kalau tak hadir? Lebih baik diberi kepada orang miskin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, komen Anda, komen Anda.